Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama kali bersama-sama kita meninggikan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dapat bersama berkumpul pada malam ini dan telah tunaikan sembahyang maghrib secara berjemaah. Kemudian kita akan sambunglah kita dahulu insya-Allah taala. Bulan puasa itu saya tak mari sini kan? Tak ada main? Tak ada kan? Kita sini bulan puasa tak buat kuliah apa-apa lah. Lepas tu bulan lepas pun saya tak ada kan? Lepas ada suruh cuti lagi kan? Tinggal lepas cuti ramai lah orang. Ni lebih sikit ni. Okey, baik. Jadi saya kira dah 2 atau 3 bulan saya tidak ke sini. Dan pada kuliah yang lalu saya tinggalkan tuan-tuan dalam buku ini pada tajuk yang ke berapa? Tajuk yang ke-11. Itulah tajuk. Selepas tajuk khianat, saya kira saya dah menghabiskan itu tajuk khianat. Kemudian saya dah masuk tajuk tentang zina dan liwat. Ataupun sebelum masuk lagi. Okey, baik. Saya baca dulu lah matan kitab ini. Tahu tak matan? Bila Ustaz sebut matan tahu tak? Matan ni dia ada 2 makna lah. Pertama, bila sebut matan, dia adalah kata-kata Nabi dalam sesuatu hadis. Matan lah. Hadis tu bila qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niat. Itu matan lah tu. Matan ni kata-kata Nabi. Mantaha ilahi sanadu minal kalam. Kata-kata Nabi lah. Hadis tu, tu dia panggil matan. Sebelum hadis tu dia panggil sanad. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anha. Apa nama anhu? Macam daripada Abi Hurairah tu sanad lah. Daripada sekian daripada Nabi, itu sanad. Lepas daripada Nabi tu, bila ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaannya dipanggil matan lah. Jadi hadis ni dia ada 2, ada sanad, ada matan. Satu sudut lain bila ustaz sebut matan ni ialah buku-buku ringkas yang menghimpunkan seluruh ilmu dalam sesuatu bidang padanya. Dalam fiqh ada buku-buku matan fiqh. Contoh kita mazhab Syafi'i, ada buku matan mazhab Syafi'i. Matan ni mana buku ringkas. Dia ringkas aja. Kadang dalam 5 muka surat, kadang 6 muka surat, kadang 10 muka surat, dia sikit. Ulama tulis hak asas-asas aja. Itulah matan. Kemudian mari ulama lain baru dihurai. Itu dia panggil matan. Kita dalam mazhab Syafi'i ada matan Abi Syuja'. Matan je lah, dia ringkas sangat. Bab taharah hanya berapa perkataan. Masuk bab bab taharah, ada bab air 2-3 perkataan, ada bab najis 2-3 perkataan. Dia susunan dia cantik je. Itu bagi matan. Contoh dalam mazhab Syafi'i, matan Abi Syuja', dia kata al-ma'ul ladzi tajuzu biha at-tathhir sab'atu miyah, ma'ul bahr, ma'un nahar, ma'ul bir, ma'ul ain, ma'us sad, ma'ul bar. Seluar-luar bab air tu, ulama ni kalau karang bab air saja tuan-tuan, kurang 1/3 atau 1/2 kitab contohlah kan. Dia satu ayat. Tapi nak hurai tu benda ni banyaklah, tapi dia sebut usul. Dia kata air yang harus untuk bersuci ada 7, air laut, air sungai, air telaga, air metai, air embun, kan? Air apa lagi? Tu yang dia sebut pasal air. Thumman ma'u ala arba'ati aqsam. Mana kata air ada 4 jenis. Tahir, mutahhir, makruh. Air yang suci, tahir, mutahhir, ghairu makruh. Air yang suci lagi menyucikan, tidak makruh. Baru
wal ma'ul mutlaq, air mutlaq lah. Tahir mutahhir makruh, wal ma'ul musyammas, air yang suci menyucikan tapi dia makruh, air musyammas, air yang panas, air kena matahari. Nampak? Kemudian dia kata lagi wa tahir halat fi najasah wa ghayyarat wa huwa dunal qullatain au kad qullatain fa taghayyar. Habis apa air? Sikit dia sebut. Air ni ada 4 jenis dia kata. Ada air yang suci, menyucikan dan tidak makruh. Itu dia kata air mutlak. Kemudian ada air suci lagi menyucikan, makruh, itu air musyammas. Kemudian air yang dimasuki najis, kemudian dia merubah keadaannya. Sedangkan dia kurang daripada 2 kuala ataupun dia lebih daripada 2 kuala tapi dah berubah kan. Sikit je. Tapi ulama nak hurai benda ni panjang lebar dengan perbahasannya, dengan dalilnya. Itu dia panggil buku matan. Dalam fiqh ada matan dia. Dalam mazhab Syafi'i ada matan mazhab Syafi'i. Matan ni hak jadi rujukan ulama nak hurai. Dalam akidah ada matan akidah tahawiyah, matan al-Barbahariyah, banyaklah matan-matan. Bila ustaz sebut matan ni buku asas tentang sesuatu ilmu. Ringkas je. Dalam hadis ada matan. Baik. Ini tajuk yang baru ni ya. Kita nak isyak ni. Cepat sikit pun tak apa. Allah Ta'ala. Okey, baik. Tajuk dia berzina. Dulu saya pernah sebut pada tuan-tuan, dia banyak kali lah saya sebut. Sementara pula buku ni dia banyak membicarakan tentang dosa-dosa yang besar. Dan saya selalu sebut pada tuan-tuan daripada awal dulu lagi. Dosa ni ada berapa yang besar-besar dalam Quran dan hadis Nabi? Banyak kali dah saya sebut tu, daripada 3 tahun dulu lagi tu. Ada 300. Dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW. Ni saya tak tahulah kali ke berapa dah saya cakap. Daripada awal kuliah dulu saya mesti sebut pasal ni induk mukaddimah kepada bab dosa. Al-Imam Ibn Hajar dalam buku dia Az-Zawajir, dia kata dosa yang besar ni ada tak kurang daripada 300 dosa. Quran dan hadis Nabi SAW. Daripada 300 itu ada yang lebih besar daripadanya. Berapa? 70. Dan buku ini dia menghimpunkan sebahagian daripada 70 yang besar itu. Cedokan utama dalam bab 70 dosa besar ni buku karangan Imam Az-Zahabi yang dihurai oleh banyak ulama lah. Syekh Abu Ubaidah, Imam Safaraini pun dia hurai pasal 70 dosa besar karangan Imam Az-Zahabi. Dia induk lah. Jadi daripada 300 tadi jadi 70. Kita kena ingat tu 70 tu pula ada besar daripada 70 itu. Berapa? 7. Daripada 300 tarik daripada 300 tu ada 70 yang besar. Sebahagiannya kita dah belajar lah. Syirik pada Allah, sihir, membunuh, khianat, sumpah palsu, derhaka pada kedua ibu bapa. Itu termasuklah 70 yang besar. Yang diancam neraka, yang Allah Ta'ala melaknat sebahagian daripadanya. Itu mana 70 lah. Daripada 70 tu 7 yang besar. 7 ni tak boleh kita 70 tu pun tak boleh tolak ansur juga sebenarnya. Tapi hak 7 ni the most critical dosa. Dosa yang paling kritikal lah 7. Kemudian daripada 7 itu ada satu yang paling besar. Hak 300 tadi dikurangi jadi 70, dikurangi lagi jadi 7. Ada satu saja yang Allah Ta'ala tidak ampunkan. Hak satu ni tuan-tuan, saya ingat setengah tahun saya duduk berkongsi dengan tuan-tuan. Dosa apa? Syirik lah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru duna zalika liman yasha. Allah Ta'ala tak ampunkan dosa selain daripada dosa melainkan dosa syirik. Allah Ta'ala boleh ampunkan dosa melainkan, ataupun Allah Ta'ala boleh ampunkan seluruh dosa melainkan satu dosa je. Allah Ta'ala kata. Ni Allah Ta'ala kata sendiri, ni bukan Nabi kata. Allah Ta'ala kata dalam Quran. Melainkan dosa syirik. Dan syirik saya dah sebut dah bentuk-bentuk pada tuan-tuan. Sebagainya kita boleh tahu dia syirik. Tuan-tuan lalu naik kereta tengok orang duduk semayang kat toko. Syirik lah kita kata. Syirik ni. Kan? Untung bukan orang Islam. Kalau orang Islam pergi kita tangkap dia. Pasal apa? Nampak sangat terang-terang.
Tapi di sana ada banyak kesyirikan yang berlaku yang kita tak nampak secara zahir. Dia panggil syirik yang tersembunyi. Ataupun juga syirik tapi dia berwajah agama. Semua tu guru umpamanya syirik. Tengok tu guru kita ni tahu benda-benda gaib, syirik. Tak senang kan? Apatah lagi kalau angkat seseorang itu sebagai, bukan kata makam Nabi, makam Tuhan, lebih-lebih lagi lah. Nampak? Dia kata tu guru dia ni Tuhan. Ataupun ada tahu rahsia Tuhan. Tak kisahlah, dia tahu bab ketuhanan. Zaman Sayyidina Ali, orang yang mendakwa ketuhanan, sama ada dia mengaku Nabi, sama ada dia mengaku Tuhan, ataupun dia mengaku dia tahu sifat, dia ada sifat Tuhan. Aku boleh tahu benda yang akan datang, aku boleh baca nasib manusia. Dia tahu, dia ambil sifat Tuhan. Zaman Sayyidina Ali tuan-tuan dibakar. Dan Sahih Bukhari, Ali bakar golongan yang mendakwa ketuhanan. Dia mengaku Tuhan dan mengaku dia ni boleh buat kerja Tuhan, ataupun dia ada sifat Tuhan pada dia. Ali bakar tuan. Dan bila Ibn Abbas tahu, Ibn Abbas kata, dia kata lau kuntu ana la muharrikhum walakinni fatatuhum. Dia kata kalau aku tahulah, aku tak bunuh, aku tak bakar. Dia kata aku bunuh aja. Pasal Nabi pernah cakap pada aku, la tu'azibu bi'azabillah. Yang kamu mengazab makhluk ni dengan azab Allah, api lah. Allah je boleh azab dengan api tuan. Kita tak boleh. Ibn Abbas kata. Boleh jadi Sayyidina Ali dia ada hujah yang lain, ataupun boleh tak jadi Sayyidina Ali dia tak tahu hadis itu. Jadi dia bakar. Ibn Abbas kata, sebab Ibn Abbas ni dia banyak duduk di majlis Nabi, dia banyak tahu hukum. Nampak? Cerita dia ada lah hukuman bakar tu dalam Islam ni. Mengaku Tuhan. Apalah kawan tu pun dah meninggal kan. Tak apalah, mungkin dia bertaubat. Tapi kita sebutlah perbuatan itu supaya kita tidak. Okey, baik. Syirik lah. Syirik ni tak boleh langsung. Dan kita kena kenal ciri-ciri syirik ni macam mana. Saya dah banyak kongsi dengan tuan-tuan. Bahkan dalam kuliah-kuliah yang kita duduk belajar ni pun, saya selalu selit-selitkan perkara ini supaya kita faham. Supaya kita benar-benar tak buat. Janganlah duk pergi jumpa Tok Bomo, duk pergi jumpa orang asli. Tak payahlah. Tak payah. Saya minggu lepas tuan-tuan ada orang minta tolong saya. Isteri dia ni malam-malam tak boleh tidur kerana sampai tahap beracau, terketak-ketak badannya. Saya pergilah minta tolong kan. Saya tanya dah berapa banyak dah berubat. Dia kata isteri dia ni dah baru 2 bulan. Hampir puasa itu sakit. Saya tanya berapa ramai dah pergi berubat ni. Dia kata dah 7-8 orang Ustaz. Berubat dengan siapa? Macam-macam lah. Ada berubat, ada dengan ustaz, ada dengan Tok Bomo, ada yang menurun, ada yang minta macam-macam. Memanglah kan. Tengok orang kita kan. Elok-elok isteri tak berapa sakit, dah lagi sakit. Pasal duk pergi berjumpa orang merapu-rapu. Okey, baik. Saya rasa saya dah kongsi banyak pasal hal itu. Saya anggap tuan-tuan faham lah. Mudah-mudahan insya-Allah. Pengasih, orang kita ni pengasih, pelaris, itu semua tak payah. Tak ada apa-apa yang boleh melarikan perniagaan kita pun. Tulislah apa azimat pun tak ada. Itu semua nak menjurumuskan kita pada kancah kesyirikan. Tapi orang sanggup keluar wang untuk benda-benda seumpama ini sebab apa? Ilmu tak ada lah. Ilmu tak ada, iman kita kurang, kita tak. Baik. Tajuk yang seterusnya, zina. Tuan-tuan, saya baca dulu. Penulis kata zina adalah dosa yang paling besar selain menyekutukan Allah dan membunuh secara zalim. Betul. Dalam 7 dosa yang saya sebut, ada riwayat Bukhari Muslim daripada Abi Hurairah dan lain-lain tentang Nabi kata ijtanibu sab'al mubiqat. Nabi kata kamu kena tinggalkan 7 dosa yang amat besar ini. Dia betul-betul menghancurkan kamu. Boleh jadi menghancurkan dirimu, boleh jadi menghancurkan hartamu, boleh jadi menghancurkan seluruh keturunan dan masyarakat serta umat. 7 ni, pasal itu dia teramat besar. Salah satu daripadanya zina lah. Dan dia ada dosa yang paling besar selepas
syirik pada Allah Azza wa Jal dan membunuh secara zalim. Mana membunuh secara zalim? Bunuhlah. Saya pun dah kongsi pada tuan-tuan jenis-jenis bunuh dalam Islam. Ada bunuh yang dibenarkan, ada bunuh yang tidak dibenarkan. Dan apa hukuman setimpal ke atas orang yang membunuh orang lain? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kemudian dia kata, dan mengatakan bahawa zina adalah perbuatan yang buruk lagi kotor. Allah Ta'ala kata, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ayat ni surah Isra 32, dan dia surah yang selalu kita dengar sejak puluhan tahun dahulu. Allah Ta'ala kata, jangan kamu mendekati zina. Sesungguhnya ia adalah perkara yang teramat keji dan buruk jalannya. Jangan kamu mendekati zina. Apa makna zina? Zina ni tuan-tuan ada perkataan Arab, dan dah jadi kebiasaan orang Melayu banyak perkataan bahasa lain atau bangsa lain yang kita serap. Dua bangsa atau bahasa yang kita mempelopori serapannya. Pertama, bahasa Inggeris, especially apa nama perkara yang berkait dengan teknologi. Television, Mak Saleh kata television, kita pun kata television. Kan? Kita boleh tak terjemah television kepada perkataan lain yang Melayu, betul-betul Melayunya? Tak boleh, pasal dia bahasa teknologi. Teknologi tu datang, dia datang bersama bahasanya. Mesin umpamanya, Mak Saleh kata mesin, kita kata mesin. Memanglah lain dah, tulisan tu adalah beza sikit, sebutannya pun ada beza sikit, tapi betul-betul perkataan Inggeris. Boleh tak kita ubah mesin ni kepada perkataan yang betul-betul Melayu? Ada? Boleh? Boleh. Mesin kita kata lain. Tak boleh kan? Radio umpamanya, boleh kita kata radio terjemah perkataan lain yang betul-betul Melayu? Allah Ta'ala alam. Saya tak tahulah kalau ada. Saya dulu mengajar bahasa Melayu tahun 6 UPSR selama 2 tahun. Saya tak nampak lagi lah bahasa-bahasa yang sudah berakar umbi menjadi Melayu daripada teknologi, dia boleh diterjemah kepada bahasa yang lain selain daripada perkataan itu. Saya tak nampak lagi lah. Sama juga bahasa Arab. Bahasa Arab kalau pengaruh bahasa Inggeris dari sudut teknologi, pengaruh bahasa Arab ialah dari sudut keagamaan. Semua perkara yang kita cedok daripada agama, kita cedok juga perkataannya, walaupun sebagainya boleh kita terjemah. Solat umpamanya, tuan-tuan boleh kata semayang, tapi kalau ada kalanya kita kata solat, ada kalanya kita kata semayang. Janji perkataan solat tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat ayat, ayah saya solat di rumah dan tidak pernah datang ke masjid, anak awak buat ayat macam tu. Saya tengok ayah aku duduk rumah aja, tak kira waktu. Ayah bapak aku tak pergi masjid tu, dia buat ayat gitulah kat sekolah. Ayah saya selalu solat di rumah. Betul ayat dia? Betul. Solat tak jadi perkataan Melayu. Masjid umpamanya, rumah saya berdekatan dengan masjid, dia tak tulis rumah saya berdekatan dengan tempat solat orang Islam. Masjid ni mana tempat solat orang Islam, dia tak tulis gitu. Dia kata dia masjid terus. Pasal apa? Perkataan masjid sudah dijadikan bahasa Melayu, dia panggil bahasa serapan, ataupun setengah istilah dia panggil bahasa pinjaman. Kita pinjam, tapi pinjam tak hantar balik tau. Pakai jadi hak kita terus lah perkataan tu, tak hantar balik. Bahasa pinjaman. Tapi kita lebih suka guna bahasa serapan. Tapi kalau sebut bahasa pinjaman pun betul jugalah. Dia adalah sukatan kita. Akidah umpamanya, Arab kata akidah, kita pun kata akidah. Orang Arab sebut aurat, aurah, kita pun kata aurat. Orang Arab kata banyaklah yang pasal agama. Nikah, kita pun kata nikah. Kita boleh kata kahwin, tapi kita pun banyak sebut nikah. Nikah ni perkataan Arab, perkataan syariat, tapi dah dijadikan bahasa Melayu. Tapi ada juga orang kita tanya, dah kahwin belum? Kahwin dah, nikah belum? Itu saya tak faham macam mana. Istilah orang sekarang kan, kahwin dah, aku nikah belum. Benda sama je tu. Nampak? Jadi zina ni pun sama, dia perkataan Arab yang sudah dijadikan perkataan Melayu. Ataupun perkataan syariat, dia sudah dijadikan perkataan Melayu. Baik.
Apa beza perkataan Arab dengan perkataan syariat? Perkataan Arab ni memang Arab lah. Perkataan syariat ni perkataan Arab yang sudah digazetkan sebagai perkataan syariat. Sebab perkataan ni dia boleh dipahami dengan dua jalan. Dipahami secara bahasanya, yakni bahasa Arab. Dipahami secara syariatnya, yakni yang berdasar pada Quran dan hadis Nabi SAW. Macam kita orang Arab kan, bila kita sebut as-salat, belum tentu solat macam kita. Kadang-kadang orang Arab bila sebut as-salat, doa. Dan Allah Ta'ala serta Nabi-Nya pun banyak sebut as-salat, bukan semayang macam kita ni, tapi doa. Sebab solat ni makna dia doa. Itu beza dia. Adalah sikit perbezaan. Bukan semua perkataan Arab ada perkataan syariat. Kadang-kadang dia kekal sebagai perkataan Arab, tapi sebagainya dia dah jadi perkataan syariat. Cuma ada masa dia dipahami secara syariat, ada masa dia dipahami secara syarak. Baik. Okey, apa makna zina? Zina ni tuan-tuan, ulama kita banyak memberi pentakrifan, merentasi batasan mazhab dan aliran, serta ulama ada pendirian masing-masing dalam membuat suatu pentakrifan. Tak sama berlaku. Saya ambil satu pentakrifan, umpama disebut oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu', tuan-tuan. Dia kata az-zina ni ialah ilaju az-zikri biqadaril hasyafa. Fi farji al-mar'ati la tahillu lahu. Dia kata muta'ammidan min ghairi syubhah. Dan pentakrifan versi itu juga ulama lain tulis, umpama Syekh Haji, Syekh Umar Al-Yamani dan lain-lain. Baik. Di situ lah. Dia kata zina ni ialah memasukkan kemaluan seseorang lelaki ke dalam kemaluan seseorang wanita sepada hasyafah. Tak fahamlah hasyafah tu apa. Bahagian depan tu lah. Tanpa sebarang syubhah. Perempuan tidak halal baginya tanpa sebarang syubhah, dan dia dilakukan dengan sengaja. Seorang lelaki memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan perempuan yang tidak halal baginya tanpa ada sebarang syubhah, dan juga dia dilakukan dengan sengaja, maka jadi zina. Dan Allah Ta'ala, tuan-tuan, dia sebut la taqrabu zina, jangan kamu mendekati zina. Dulu saya selalu sebut pada tuan-tuan, Quran dan hadis Nabi ni, tuan-tuan, dia ada satu term, ada satu istilah. Dia panggil Quran dengan hadis Nabi ni afsahul kalam, perkataan yang paling fasih. Tak ada satu perkataan atas muka dunia ni, tuan-tuan, yang lebih fasih berbanding Quran dan juga kata-kata Nabi SAW. Tak ada lagi lah. Apa makna fasih? Maknanya ialah kata-katanya jelas dan dia merangkumi seluruh perkara yang berkaitan dengannya. Contoh saya bagi ini, Allah Ta'ala tak kata la taznu, jangan kamu berzina, tak kata begitu. Tapi Allah Ta'ala sebut satu perkataan yang lebih baik daripada la taqrabu zina, jangan kamu mendekati zina. Apa maksudnya? Maksudnya Allah Ta'ala tidak mengharamkan. Allah Ta'ala bukan sahaja mengharamkan zina, tetapi Allah Ta'ala mengharamkan juga segala perkara yang boleh membawa kepada zina, hanya dengan tiga perkataan, wala taqrabu az-zina, jangan kamu dekati zina. Tiga perkataan ni dia merangkumi semua. Dia merangkumi perbuatan zina itu sendiri, dan dia merangkumi segala perkara yang boleh membawa dan menyumbang kepada zina. Tak kira berapa banyak. Orang Jabatan Kebajikan Masyarakat dia kaji-kaji, ada 20 faktor yang bawa kepada zina. 20 faktor termasuk dalam. Allah Ta'ala tak perlu sebut satu-satu, pasal manusia ni sentiasa berkembang. Sama juga Allah Ta'ala, tuan-tuan, bila dia nak tuju satu perkara pada kita orang beriman, dia tak sebut nama satu-satu. Dia tak sebut satu golongan tertentu, tak. Allah Ta'ala kata ya ayyuhallazina aman, wahai orang-orang yang beriman. Itu saya kata afsahul kalam, wahai orang-orang yang beriman. Bila Allah Ta'ala sebut apa-apa hukum, Allah Ta'ala selalu kata macam tu. Apa makna? Dia merangkumi seluruh orang yang beriman, menentasi batasan masa, batasan tempat, dan batasan bangsa, bahasa dan yang seumpama dengannya, walaupun seputih mana kulit.
walaupun sehitam mana kulitnya, walaupun sebesar mana badannya, walaupun dia duduk dalam gua yang tidak pernah didatangi oleh manusia lain, tapi dia tahu Islam, termasuk. Walaupun dia duduk celah batu mana pun, walaupun dia tinggal di langit, boleh jadi, kan? Ada hamba Allah Ta'ala yang diangkat ke langit, duduk dengan Allah Azza wa Jalla, diangkat ke tempat yang tinggi, umpama Nabi Isa alaihissalam. Nabi kita sendiri pun naik Isra Mi'raj, tak kira lah, masuk sekali kelompok itu. Dia afsahul kalam, perkataan yang paling fasih. Sebab tu tuan-tuan, kita belajar metodologi of tafsir, metodologi of tafsirul Quran, bagaimana cara Quran ditafsirkan. Nabi SAW tidak mentafsirkan seluruh Quran. Sebagainya ditafsir oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu. Pasal apa begitu? Pasal tuan-tuan, Quran ini jelas, terutama pada Nabi dan para sahabat yang sudah tentu mereka ni orang Arab dan mereka hidup dalam bi'ah dan suasana itu. Walaupun ada juga lah sebagian ulama kata Nabi tafsir semua, umpama Ibn Taymiyah dia kata Nabi tafsir semua, tapi sebagian besar kata Nabi tak mentafsirkan semua. Sebab tu bila kita baca sesuatu pentafsiran ayat, tuan-tuan ambil menurut tafsir, tuan-tuan tengok setiap ayat yang ditafsirkan. Bukan semua ayat yang ditafsirkan ada hadis Nabi SAW. Ada satu ayat bila ditafsir penuh hadis Nabi, tapi ada satu ayat tak ada hadis Nabi, yang ada cuma kata-kata para sahabat radhiyallahu taala anhu. Betul? Sebab itu memang berlaku. Ibn Abbas umpamanya seorang pentafsir Quran, dan dia banyak mentafsirkan Quran. Dia sahabat Nabi yang paling rapat. Jelas. Afsahul kalam, kata-kata yang paling jelas. Allah Ta'ala mengharamkan zina dan segala perkara yang bersabit dengannya. Tak kira lah, semua haram. Faktor-faktor dia lah. Hari ni tuan-tuan jadi fenomena. Dulu di Jabatan Kebajikan Masyarakat dibuat kajian tuan-tuan. Dalam 10 orang wanita, dulu tuan-tuan pernah tengok bicara Dr. Masyitah kat TV Hijrah kan. Dia banyaklah akses kepada kajian-kajian peringkat peringkat negara ni. 10 orang wanita tuan-tuan, 4 daripadanya sudah terlibat dengan zina. Nampak? 10 wanita yang berkahwin, 4 daripadanya bercerai. Dan Malaysia mengeluarkan produk anak luar nikah setahun tak kurang daripada ataupun hampir kepada 30,000 orang setahun. Bukan 3,000 tau, 30,000. Purata setiap hari Malaysia mengeluarkan produk luar nikah ini 100 orang satu hari. Bukan 100 orang sebulan tau, 100 orang satu hari. Kali dah 12 bulan, maknanya hampir 30,000 tuan. Kita ada satu golongan dipanggil anak tidak setara, anak luar nikah lah. Itu tak termasuk yang dibunuh, tak termasuk yang digugurkan, tak. Sebab itu dia tak ada perangkaan, tak rasmi, tak direkodkan. Maknanya hak rekod ni, lahir didaftarkan di JPN, tak ada bapa, ataupun ada bapa tapi baru kahwin 2 bulan. Beranak apa kahwin 2 bulan. Sebab tu bila kita anak pertama, kita pergi, dia nak tengok surat beranak apa, nak tengok surat nikah kita, nak tengok tarikh surat nikah kita dengan tarikh lahir anak tu cukup 6 bulan tak. Kalau tak cukup 6 bulan, dia takkan pin kepada bapaknya. Ataupun dia tulis kepada bapaknya tapi tak ada pin Muhammad Hasan, dia taruh Muhammad Hasan je, pin tu tak ada. Pasal mempinkan orang kepada bukan bapaknya adalah dosa yang besar. Setaraf dosa mendustakan Nabi SAW. Dia buat macam tu lah. Tak kira lah kan, nak sebut benda ni berlaku kat tempat kita lah. Kita menjuarai banyak benda lah. Banyak benda. Selain daripada isu-isu lain, kita banyak menjuarai. Negara yang paling tinggi pengidap diabetes, Malaysia. Contohlah. Sama dalam hal tadi, kita pun tuan-tuan membimbangkan lah. Kalau 30,000 setahun, dalam 10 tahun kita dah ada 300,000. Esok kita nak kahwinkan anak kita pun tuan-tuan, kita pun tak pasti, walaupun dia tak berdosa kan. Tapi Nabi sebut takhayyaru linutfiku, pilihlah
yang baik kepada zuriatmu. Nabi memang suruh pilih, kita kena pilih kan. Tapi nak buat macam mana kita dah terlibat. Yang penting macam tu. Dan dia sebenarnya perkara ini dia ada banyak faktor lah. Banyak faktor yang mana sebahagian besar mungkin kita tak mampu nak mengubahnya, tapi sebahagian besar kita mampu mengubah. Apa faktor utama? Nombor satu kita nampak perkahwinan lah. Perkahwinan salah antara banyak-banyak medium yang menghalang zina, yang paling berkesan ialah perkahwinan. Bahkan Allah Ta'ala jadikan perkahwinan memang untuk nak menghalangkan zina pun kan. Selain daripada kita nak memperkembangkan zuriat, nak memperbanyakkan anak, kita nak banyaklah yang Allah Ta'ala suruh. Tapi hak nombor satu ialah mengharuskan persetubuhan. Nak meletakkan nafsu kita di tempat yang sewajarnya. Itu je pernikahan ni kan. Tapi pernikahan tidak dijadikan medium yang sepatutnya. Kita hari ni nak kahwin pun kadang-kadang menyusahkan. Susahlah sikit. Hari ni pasal kehidupan kita ni dunia. Tapi Malaysia ni okey lagi. Ada setengah negara tuan-tuan, ada Mesir umpamanya. Orang Mesir banyak kahwin lewat Mesir. Saya bersyarah saya tuan-tuan umur 40 lebih baru kahwin. Pasal apa? Dia kos dia teramat tinggi, lebih tinggi daripada tempat kita. Allah Ta'ala alam, dia tak tahu pasal apa. Dikatakan orang Mesir ni pun banyak kahwin lewat. Pasal apa? Nak kahwin dia mahal dia tu tinggi, teramat tinggi, sampai 100,000. Kita ni okey lagi lah. Tapi okey-okey pun sebenarnya kita pun nak kena tengok juga kan. Pasal kita kadang-kadang tidak bersederhana. Kita nak buat kenduri, nak buat besar-besaran ni kadang-kadang hari ni dah jadi trend. Bila bertunang aja setahun, kadang sampai setahun setengah, kadang 2 tahun kan. Kita pun tengok bila anak-anak kawan-kawan kita bila bertunang, tengah-tengah malam naik motor dengan tunang dia. Macam lesen pula tunang, dia jadi lesen. Islam buat tunang ni bukan makna kita ikat lama macam tu. Tunang ni makna kita minta azan. Tunang ni makna kita pergi cakap kat orang tua dia kita nak anak dia, itulah tunang. Orang Arab kata khitbah. Khitbah ni kita pergi bagi tahu bapak dia, aku nak anak kau. Itulah makna tunang. Mana kata minta seorang perempuan dengan jalan dia, yakni wali. Dia pergi cakap kat wali dia, aku nak anak kau. Bapak dia lah, kalau dia masih ada bapak. Tak ada bapak, datuk je. Tak ada datuk dia, anak adik-beradik dia yang sulung lelaki ataupun bapak saudara dia. Janji pergi minta lah, aku nak anak kau ni. Contoh dia lah. Itu tunang lah tu. Dia panggil mukaddimah kepada nikah. Tapi kalau setahun bertunang, tak jadi mukaddimah nikah dah, jauh dah tu kan. Kita kena percepatkan, kita kena persegerakan. Sebab tu Nabi pesan pada kita. Nabi kata dalam riwayat Abi Dawud daripada Abi Hurairah, Nabi kata man ja'akum ahadun tartawna dinahu wa khuluquhu. Nabi kata fazawwiju. Kalau datang kepadamu orang yang baik agamanya, baik akhlaknya, Nabi kata kahwinkan. Fa illa takun fil ardi fasadun. Kalau tidak akan berlaku dalam muka bumi ini satu kemusnahan. Memanglah, inilah musnahlah ni. Kita ada banyak anak perempuan tuan. Tapi nak kahwin bagi percepat. Yang letak mahal yang tinggi. Pasal kita nak kenduri ni nak 20,000 ni. Jadi antara 20,000 bakal menantu kita pun simpan 1,000, 11,000 sebulan. Kalau 20,000 tak 2 tahun. Jadi benda tu menyebabkan banyaklah kekangan-kekangan yang sepatutnya dipercepatkan. Kita kena jaga. Kahwin ni. Sahabat Nabi tuan-tuan bukan semua kaya, majoriti pun miskin. Tak ada apa. Walaupun Nabi sebut tazawwaju walau bi khatam min hadid. Nabi kata kahwinlah walaupun dengan satu cincin besi. Sebab itu kita dalam mazhab Syafi'i mahar ni tuan-tuan kita kena bagilah. Kan? Bagilah, Nabi kata walau sebentuk cincin besi. Ada sahabat tuan-tuan dia tak ada harta langsung. Tak ada. Nabi tanya ada sahabat riwayat Tabrani. Nabi kata hal tazawwajta ya fulan, aku nak tanya kau dah kahwin belum? Dia kata la, belum lagi. Dia kata laisa indi syai'un atazawwaju bihi. Dia kata wahai Nabi, aku tak ada apa nak kahwin, aku tak ada harta nak bagi mahar, tak ada mahar. Tak ada. Nabi kata hal ma'aka syai'un minal Quran. Kamu apa Quran? Apa? Aku apa Quran? Tazawwaj, kahwin.
Mana kata perkahwinan ni tidak didasari dengan materialistik semata-mata. Kita kena tengok juga nilai-nilai lain yang ada pada. Tak ada duit, Nabi kata boleh kahwin, kau ingat Quran apa? Kau hafal Quran apa? Kan? Contoh dia macam tu lah. Sebab tu Nabi kata tazawwaju, Nabi kata. Nabi kata kahwin lah. Ada saya Bukhari Muslim pada Ibn Mas'ud. Nabi kata man istata'akumul ba'ah falyatazawwaj. Kahwin ni sebenarnya tak wajib, melainkan kalau bagi orang tak boleh mengawal nafsu baru jadi wajib. Bagi orang yang boleh mengawal nafsunya, dia tidak wajib. Ada kala dia jadi harus, ada kala dia jadi sunnah. Anak kita tuan-tuan, dia bagus akhlaknya, agamanya baik, dan dia boleh mengawal nafsunya. Tapi dia mampu bekerja, ada harta, pakai kereta apa semua, tapi dia tak nak kahwin lagi. Dan kadang-kadang dia boleh mengawal nafsunya, tak wajib bagi dia. Tapi kita kena nasihatlah kat dia, cepat-cepatlah. Sebab nafsu manusia dia ada hak dia. Sampai masa dia bom. Kan? Tapi tidak wajib pada waktu itu. Tapi kalau dia tak boleh mengawal nafsu, dia wajib. Dan kita orang tua kena bantu dia untuk kahwin. Kena tahu, kan? Dia boleh kawal tak boleh kawal nafsunya. Tengok anak kita liar setara mana. Nampak liar semacam je anak aku ni. Kahwin kan tuan-tuan, kan? Jangan kita lepang. Buat tak reti je. Tengok anak kita asyik duk kendung anak dara orang je, kahwin kan. Jangan simpan-simpan. Kita kena usaha ke arah itulah. Kena buat ke mana pun. Wajib kalau dia tidak boleh mengawal nafsu. Kalau dia ada harta, bertambah-tambah wajib lah. Kalau dia tak ada harta, kita sebagai orang tua kena bantu. Bahkan ada riwayat Nabi sebut, walaupun dia dhaif, Nabi kata kalau anak kita tu buat zina ataupun perkahwinan bersabit dengannya, kita pun berdosa sama. Pasal kita tak bantu dia. Nabi kata siapa yang boleh kahwin, kahwin. Siapa yang tak boleh kahwin, Nabi kata puasa. Puasa lah. Nampak? Itu faktor yang paling besar lah, perkahwinan. Kita pun tak tahulah macam mana nak buat. Yang penting kita jaga kita punya keluarga sendiri. Masing-masing jaga keluarga masing-masing. InsyaAllah ta'ala. Di samping faktor-faktor yang lain lah. Faktor apa lagi? Menjaga mata umpamanya. Mata pun nak kena jaga. Lelaki nak kena jaga mata, perempuan nak kena jaga mata. Tak ada tengok benda yang haram. Dan tambah-tambah pula paling utama aurat. Perempuan nak kena jaga aurat. Dia satu mukadimah kepada zina. Aurat wanita nak kena jaga. Hari ni kita tengok kadang-kadang orang perempuan Melayu, kadang-kadang macam mereka tak boleh nak beza ini Melayu ke Cina. Tengok muka macam Melayu, tapi pakai macam orang Cina. Pasal apa? Pakai seksi. Kadang-kadang tak seksi pun, tak ada aurat, tapi pakai pakaian ketat-ketat. Kan? Dia sebenarnya haram ni bukan sekadar mendedahkan aurat, tapi memakai pakaian ketat juga tak boleh. Nabi kata kasiat ariyat. Dia pakai baju tapi macam telanjang. Sebab itu Nabi bila ditanya oleh Jibril tentang tanda hari kiamat, Nabi sebut kasiat ariyat, perempuan, wujud perempuan yang berpakaian, tapi Nabi kata seolah-olah dia bertelanjang. Pakai pakaian ketat lah. Kita bersedih juga tengok ada kawan-kawan kita, isteri pakai seluar jeans ketat, kan? Belajar sekolah agama sekali dengan kita, tapi pakai macam ni. Kalau perempuan tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi dia satu dosa yang amat besar, yang mana bila Nabi naik Isra' dan Mi'raj, Nabi lihat, Nabi duduk di pintu-pintu syurga, dan Nabi duduk juga di pintu-pintu neraka. Nampak? Banyak riwayat. Tuan-tuan belajar Riyadhus Salihin, Al-Imam Nawawi banyak bawa hadis. Kata Nabi, Lailatan usriya bi kuntu ala babil jannah faraitu fa idza aktsaru ahliha al-fuqara. Nabi kata masa Isra' dan Mi'raj, aku duduk di pintu syurga. Aku lihat ahli syurga, banyak di kalangan mereka orang yang miskin. Aku duduk pula di pintu neraka, aku lihat banyak di kalangan ahlinya adalah daripada kalangan wanita. Bapak tanya pasal apa? Nabi kata yakfurnal ashir wa yakfurnan ni'mah. Dia ni nusyus pada suaminya, tak mensyukuri nikmat yang suami dia bagi. Menyakiti hati suami. Dia kata nusyus lah, tak taat suami lah. Tuan-tuan perempuan kalau bercerai dengan kita, dia nusyus, dia tak layak dapat nafkah.
Tak boleh bagi nafkah dalam masa iddah. Kalau kita cerai dengan sebab nusyuz. Nusyuz ni benda yang besar lah, kan? Itu perempuan. Tapi Allah Ta'ala dia maha adil. Dia bagi satu ancaman, wanita tak boleh nusyuz. Tak boleh. Dia kena taat pada suaminya lebih daripada mak bapaknya. Tapi kita orang lelaki pun jangan ingat Allah Ta'ala tak bagi. Allah Ta'ala bagi juga. Allah Ta'ala bagi apa? Dayus. La yadkhulul jannah. Nabi kata dayus. Tak masuk syurga orang yang dayus. Dayus ni apa? Orang yang membiarkan isterinya, anak-anak perempuannya ataupun orang di bawahnya melakukan satu maksiat walaupun dia kecil, tanpa dia memperbetulkannya. Anak perempuan kita tak pakai tudung, kita dayus. Ataupun ahli keluarga kita tak solat umpamanya, dayus. Kita lah selaku ketua keluarga, dayus. Lebih teruk lagi daripada nusyuz tadi. Kita nampak perempuan je daripada kita pun tak. Aurat lah nak kena jaga, aurat. Terutama di luar lah. Di luar. Kita perempuan aurat macam mana perempuan? Muka dengan tangan boleh didedahkan, lagi mana dia aman daripada fitnah. Tapi secara biasa boleh lah. Kaki mazhab Syafi'i tuan-tuan, aurat tak tutup berdosa, haram dalam mazhab Syafi'i. Dan juga sebahagian besar ulama, melainkan adalah segelintir dalam mazhab Hanafi, dia kata tumit dan tapak kaki bukan aurat. Mana perempuan tak pakai stokeng tak apalah. Tapi bukan makna sampai nampak buku lali, tak. Pengkak bawah sekali tu, tapak kaki tu. Sebab tu dalam mazhab Depok, semayang perempuan nampak tapak kaki, sok. Kita tak, sebab kita anggap kaki ni aurat. Tangan dengan muka je diberi kelonggaran, boleh lah. Boleh kita dekat. Kepada orang-orang yang ajnabi lah, orang yang sah nikah di luar rumah lah maknanya. Nampak? Sesama mahram, umpama kepada adik-beradik, mak bapak, tuan-tuan, diberi kelonggaran sikit, boleh mendedahkan kepalanya serta lehernya. Dan juga sebahagian daripada tangannya, macam tangannya sampai sinilah. Tapi hari ni kita juga sedih tengok anak-anak perempuan kita duduk di rumah pakai seluar pendek. Dilihat oleh bapaknya, dilihat oleh adik-beradik lelakinya. Haram, tuan. Kita tak boleh tengok aurat anak perempuan kita, walaupun pahanya. Tak boleh. Ini banyak saya tengok. Kita pergi rumah kawan kita, kan, nak ziarah ke apa, adalah kita tengok sebahagian daripadanya anak perempuan di rumah ni pakai seluar pendek. Siapa tak faham? Hari-hari dia tengok aurat anak perempuan sendiri. Dia ingat tak haram kot, dia ingat tak apa kot. Sebab itu kita dalam rumah nak pastikan benda ni tak boleh ada, tak boleh berlaku. Barulah rahmat Allah Ta'ala tu boleh turun masuk dalam rumah kita. Barulah tak berlaku benda-benda yang menyusahkan hidup kita. Ni bila berlaku sesuatu, cari ustaz. Apa ustaz baca? Bagi air, buat air, jampi. Itu semua tak boleh nak menyelesaikan masalah. Kita kena bersihkan daripada unsur-unsur semua itu. Pentinglah, penting. Batu ilmu itu tak penting untuk kita bawa. Selain daripada amal ibadah yang kita lakukan. Penting. Perniagaan yang paling penting atas dunia ni, yang paling menguntungkan, perniagaan ni lah. Belajar ilmu agama, beribadah pada Allah Azza wa Jalla, dan juga meninggalkan dosa semampu mungkin. Inilah perniagaan yang paling menguntungkan. Dunia kita buatlah, dunia tak ada masalah. Tapi benda-benda macam ni kita kena jaga. Sebab kita dijadikan, kita dihidupkan, inilah tujuan. Kita kena jagalah perkara seumpama itu. Jadi macam yang tadi, wanita nak kena jaga aurat. Kita selaku lelaki kena memantau lah, nak tengok macam mana. Maka barulah benda ni boleh kita atasi. Kita tak nak ubah satu negara, tuan-tuan. Dan kita tak perlu lihat di luar daripada kehidupan kita pun. Kita hari ni banyak nak tegur orang. Semua orang nak membetulkan orang lain. Tapi berapa ramai yang nak membetulkan diri sendiri ni? Kan? Semua orang nampak kesalahan orang lain, tapi berapa ramai daripada kita nampak kesalahan kita sendiri. Masjid yang duduk dekat rumah pun tak pernah penuh. Lepas tu nak betulkan negara macam mana? Agama dia bermula, ataupun benda baik ni dia bermula pada diri sendiri, kemudian keluarga kita, kemudian barulah masyarakat kita. Jadi macam mana kita nak berbetulkan negara padahal diri sendiri dan keluarga pun kita tak pernah betul. Ada orang bercakap pasal politik, dia macam Perdana Menteri, pandai lagi daripada Perdana Menteri. Tapi anak di rumah, duduk depan rumah pakai seluar pendek, dia berlaku.
dan berlaku di kalangan orang surau pun. Tuan, saya pun sedih. Saya tak tahu pasal apa boleh jadi macam tu. Jadi mungkin setakat itu dulu untuk hari ini. Jadi saya akan sambunglah untuk ini. Saya akan kaitkanlah sikit dengan apa nama perkara yang bersabit dengan zina, liwat. Sebagai ulama dianggap liwat ni macam zina. Siapa yang meliwat orang lain, lelaki ke perempuan ke, dia juga kena hukum macam zina. Sebagian kata dia bukan zina, liwat lain. Dia ringan daripada zina, dia kena ta'zir saja. Tapi sebagian dia lihat zina lain, liwat lain, tapi dia lebih berat daripada zina. Ini pandangan dalam mazhab Hanafi. Orang yang liwat, tuan-tuan, hukuman dia setelah sabit perlu dibunuh kedua-duanya. Kedua-dua kena bunuh. Tak ada sebab-sebab macam kita mazhab Syafi'i, tak ada. Itu mazhab Hanafi. Walaupun dalam bab ibadah mazhab Hanafi dilihat lebih longgar berbanding kita. Dia ambil wuduk dengan tak payah niat. Tengah semayang, duduk tasyahud, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, terkentut. Tadi tak payah ulangi solat. Pasal dia kata bila dah masuk tasyahud dah habis solat walaupun sebelum salat. Banyaklah bab ibadah ni kita tengok mazhab Hanafi dia ringan. Namun dalam setengah hal, termasuk dalam bab jinayat, dia tegas. Dia ketat. Termasuk dalam isu ini. Liwat sabit dia kata kena bunuh. Tak ada sebab-sebab, tak ada buah negeri, tak ada apa, mesti dibunuh kerana dia adalah dia punya sandaran, berbeza dengan yang lain. Itu kelebihan ulama kita lah. Setengah keadaan dia buang di sini, atau dia longgar, ataupun dia bertolak ansur di sini. Sebahagian dia tolak ansur di tempat lain. Kita pun sama juga. Mazhab Syafi'i ni tuan-tuan, dalam bab ibadah sebahagiannya dia longgar, ataupun dia banyak bertolak ansur, sebahagian tidak. Bab muamalat pun sama. Kita hari ni perbankan Islam di Malaysia, kita banyak ikut mazhab lain, dan kita banyak guna pakai mazhab Hambali dan Maliki. Menurut pensyarat saya lah, saya tak pernah kaji pun, tapi dia kata kita banyak pakai fatwa dalam mazhab Hambali dalam bab muamalat. Sebab kita dalam mazhab Syafi'i kadang-kadang dia rigid, tak boleh nak buat apa. Perempuan, tuan-tuan, orang hari ni duk pajak pokok kan, pokok berbunga dah pajak. Ikut mazhab Syafi'i tak boleh, haram. Tuan-tuan bayar zakat pakai duit pun haram kalau ikut kan. Tapi banyaklah yang kita dah beralih kerana melihat pandangan lain lebih baik. Sebab kita, faith ni dia kehidupan kita. Dia kehidupan kita. Di mana-mana yang bersesuaian, selagi mana dia tidak melanggar kaedah-kaedah dalam syariat, maka ada keharusan untuk kita amalkan. Jadi baik, jadi saya setakat itu dulu. Lebih baik datang kepada Allah Azza wa Jalla, apa yang tak baik datang kepada dia juga, tapi melalui kekuatan saya. Mudah-mudahan kita dapat kongsilah sikit banyak mutiara-mutiara ilmu untuk kita amalkan. Dan yang mana kita tak boleh amal, dia jadi khazanah yang duduk dalam dada-dada kita. Mudah-mudahan adalah manfaat dia. Pasal benda-benda baik ni tuan-tuan, mungkin kita tak lihat kesan dia pada hari ini, tapi esok-esok. Dan saya nak tutup tuan-tuan dengan satu peristiwa yang amat baik untuk kita ambil pengajaran. Nabi lalu di satu kuburan, ikut riwayat Tabrani daripada Abi Hurairah, walaupun dia ada sikitlah kelemahan. Nabi tanya Abu Hurairah, "Man sahib hazal qabr?" Wahai kawan-kawanku, siapa punya kubur ni? Sahabat berkata, fulan bin fulan. Kubur orang tu bin orang tu lah. Sebagian penyusun ilmu hadis dia tak masukkan nama, dia sembunyikan. Adalah dia punya sebab. Baik. Nabi kata apa? Nabi kata, rak'atan ahabbu ilaihi min baqiyati dunyaku. Nabi kata hari ini 2 rakaat solat lebih bernilai baginya dibandingkan dengan keseluruhan dunia. Semua kekayaan dunia ni hari ni kalau kita nak bagi dia dengan 2 solat, offer kat dia, oi, kau nak sekarang ni kau nak 2 solat ke ataupun kau nak seluruh harta dunia? Nabi kata nescaya dia akan memilih 2 rakaat solat berbanding dengan keseluruhan kekayaan dunia yang kita offer pada dia. Kat dunia ni memanglah tuan-tuan, saya nak offer kat tuan-tuan, saya nak bagi juta dengan 2 rakaat solat, mana tuan nak? Ustaz pun kata saya nak juta. Kan? Pasal wang. Nampak? Tapi bila esok-esok tuan, bila kita tutup mata, kita hanya nak amalan ibadah saja, kita tak nak yang lain.
Hatta kalau nak bagi kita bergunung-gunung emas masa tu, tak ada. Nabi kata tak ada nilai dah. Aku nak solat, bagilah aku solat, bagilah aku solat. Sebab kehidupan kita lebih bergantung pada apa kita lihat dengan mata kita. Tapi kehidupan akhirat, kita akan nak benda yang boleh memberi manfaat pada kita, terutama pada kita punya buku amalan. Nabi kata hari ni kalau kau offer dia seluruh kekayaan dunia dengan 2 rakaat solat, nescaya dia berhajat kepada 2 rakaat solat lebih daripada kekayaan dunia yang kita nak bagi pada dia. Tak nak dah, nak 2 rakaat solat. Hari ni kita kadang-kadang tak ambil berat. Kita anggap solat ni benda tak berapa ni lah. Jadi kita kena